Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا wazidna ilma ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya. Taufik dan inayah-Nya dapat kita pada malam ini bertemu untuk menyambung lagi ke kuliah pengajian kita, iaitu kitab yang kita guna pakai, Iqayatul Insan Minal Jinni Wasyaitan, penjagaan manusia daripada gangguan jin dan syaitan. Kitab yang dikarang oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah ta'ala. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada malam ini kita nak melihat tajuk yang seterusnya, Sifatul Mu'alij, iaitu sifat-sifat seorang perawat ataupun pengamal perubatan Islam. Apakah yang perlu ada pada seorang mu'alij, iaitu pengamal perubatan Islam? Maknanya bila kita nak, siapakah yang layak untuk kita bertemu dengan orang yang kita nak ianya merawat kita, ianya ruqyah, doa untuk merawat sakit yang ada pada kita. Bukan semua kita boleh
jumpa, kita kena tahu sifat-sifat yang perlu ada pada seorang tabib, kan. Kalau kita hari ni orang panggil bomo, kan. Bomo ni lebih kepada tradisional dan juga lebih kepada golongan yang mengamalkan ilmu-ilmu yang hitam. Itu dia punya persepsi kita ataupun kita punya faham kita, kan. Baik, yang pertamanya yang perlu ada pada seorang mu'alis ataupun perawat ini, hendaklah ia seorang yang mempunyai akidah yang betul, yang sahih, yang menepati akan sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Akidah ni seorang akidah yang betul, yang jelas, yang tidak seorang yang mempunyai kefahaman yang sesat, ataupun seorang yang menyekutukan Allah dengan Tuhan Allah, iaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh membawa kepada syirik. Walaupun dia solat, walaupun dia seorang yang mengaku sebagai seorang Muslim, tetapi bila dia melakukan perkara-perkara yang boleh membawa kepada syirik, umpamanya meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kan, pergi ke kubur, minta kepada penghuni kubur, doa, kan, minta mereka itu melakukan ataupun sebagai tawassul untuk memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka suatu perkara yang tidak dibenarkan oleh Islam. Sebab orang yang meninggal dunia ni dia tidak boleh melakukan apa-apa lagi untuk kita orang hidup. Kita yang sepatutnya mendoakan untuk mereka supaya mereka diampuni, dirahmati Allah Ta'ala. Bukan mereka yang nak mendoakan untuk kita, minta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu perkara yang tidak diajar di dalam Islam. Tapi ada yang melakukan demikian, yang melakukan ritual yang tertentu di kubur-kubur, dianggap sebagai keramat, wali, karamah. Ini sesuatu yang tak boleh, tuan-tuan. Kalau kita nak kira, tuan-tuan, kalau nak kira orang-orang yang paling soleh, kan, yang selayaknya lah kalau kita nak minta lah, kalau boleh minta, ahli kubur, sahabat-sahabat Nabi yang dimakamkan di perkuburan Baqi'. Tidak ada orang yang pergi ke perkuburan Baqi' untuk nak minta kepada ahli kubur di kalangan sahabat-sahabat Nabi, untuk dia tawassul dengan mereka, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Kita tak pernah tengok. Kalau kita pergi ke makam Baqi', kalau buat begitu dah pasti akan dilarang, akan dilarang, tuan-tuan. Mereka lebih layak, kan, mereka itulah orang-orang yang saleh, auliyaullah. Kalau kita nak kata wali, mereka lah selayaknya untuk kita nak panggil mereka sebagai waliullah, auliyaullah, kekasih-kekasih bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab mereka merupakan golongan yang dijamin masuk ke syurga. Tidak ada sahabat-sahabat Nabi yang dimasukkan ke dalam neraka, tidak ada, melainkan
golongan yang dicop sebagai munafikin, tu yang terkeluar daripada golongan yang masuk ke syurga kan. Mereka di kalangan sahabat tu ada yang berpura-pura hipokrit, yang dikepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul lah, yang kita baca sejarahnya kan. Itu kepala munafik tu. Hak yang tu itu bukan sahabat Nabi yang sebenarnya lah. Tapi yang selain munafik itu sekalian mereka ahli syurga. Adapun zaman kita hari ini, kita nak dakwa seseorang tu waliullah, tak boleh kita nak justifikasi kan, kita nak secara sah pengiktirafan itu tidak boleh kita nak jelas secara kita nak kata dia 100%, tak. Kita boleh kata dia seorang orang saleh, tapi kita nak dakwa dia sebagai waliullah itu suatu perkara yang kita pun tak tahu kan. Maknanya wali dalam konteks sebagai wali lah, maknanya kalau sebenarnya wali ni sebagai kekasih bagi Allah lah kan, kekasih bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita berlebih-lebih mengangkat kedudukan seseorang kan. Kita kadang berlebih-lebih, tapi kita lebih umum kita kata orang soleh. Bahkan kalau kita mendengar berita orang yang meninggal dunia pun kita mengharapkan, kita berdoa pada Allah supaya orang tersebut digolongkan, dihimpunkan bersama orang-orang saleh. Kita tak kata dihimpunkan bersama-sama dengan waliullah, tak ada kan. Cukup setakat itu. Malah kita tidak ghulu, kita tidak melampau untuk nak menaikkan kedudukan seseorang itu kan. Tapi kalau kita nak kata orang yang paling hebat di kalangan insan, yang Nabi sendiri mengakui akan kehebatan mereka, kesalihan mereka, iaitulah sahabat-sahabat Nabi lah. Khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nabi menyatakan sebaik-baik manusia yang berada di zamanku, iaitu sahabat-sahabat, dan manusia selepas mereka golongan tabi'in yang datang selepas sahabat. Kemudian golongan selepas mereka, manusia selepas mereka itulah golongan tabi'in. Ini disebut sebagai golongan salaf, yang hidup awal kurun ketiga. Maknanya kurun pertama, kedua dan ketiga, yang merupakan golongan yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang berpegang teguh dengan kitab suci Al-Quran dan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti apa sahaja yang Nabi sampaikan, Nabi ajar. Golongan ini golongan yang suci, golongan yang bersih, golongan yang akidah mereka itu akidah yang benar. Mereka tidak sekali-kali sesat dan menyeleweng, menyimpang daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kan, ini kita nak akidah yang bersih tuan-tuan, yang tidak ada unsur-unsur yang boleh bawa kepada syirik dan kesesatan. Sesat. Jadi kita kena pastikan akidah tu kena sahih, akidah yang betul. Bukan mereka yang mendakwa bertemu dengan Nabi secara yaqazah. Tuan-tuan, bertemu dengan Nabi secara jaga. Nabi datang, kan, kita tak ada. Itu yang arkam tu, kan. Kenapa, antara sebab kenapa Jabatan Agama Jabatan Kemajuan Islam
mendakwa bahawa golongan Arkam itu sesat. Antaranya ialah mereka itu mengamalkan aurat Muhammadiyah yang terkandung dalam wirid-wirid tersebut yang tak betul, dan mereka mendakwa mereka boleh bertemu dengan Rasulullah secara yaqazah, secara jaga. Itu yang tak betul tu, kan? Kita boleh bermimpi Rasulullah mimpi, kan? Mimpi itu harus, kan, harus bermimpi dengan Rasulullah. Tapi bukan semua orang boleh mimpi, kan? Ni kadang-kadang dakwa setiap malam mimpi Rasulullah. Hebat sungguh, kan? Sahabat-sahabat Nabi pun, tuan-tuan, yang dekat dengan Nabi pun, mereka pun tak klaim mereka bermimpi Rasulullah SAW. Tak ada, kan? Mereka kenal siapa dia Rasulullah. Kita pun kalau kita mimpi, kalaupun dia kata dia Rasulullah, kita pun tak pernah jumpa Rasulullah. Mungkin itu adalah tipu daya syaitan yang mengaku dia sebagai Muhammad Rasulullah. Boleh begitu, tuan-tuan, kan? Jadi kita pun tak pasti, dan tidak ada apa-apa pun kelebihan pun, kan? Maknanya kita ni dapat mimpi Rasulullah tu kira kan? Tak apa. Yang penting kita mentaati apa sahaja yang Nabi sampaikan. Itu yang dituntut. Buat yang apa yang Nabi, kan, suruh. Itu dia. Itu yang pastinya. Itu yang disuruh, tuan-tuan. Tak mimpi Rasulullah pun tak apa lah, kan? Ini kadang-kadang nak sampai nak jumpa Rasulullah lah, apa benda lah, tiap-tiap malam jumpa Rasulullah, kan? Bukan saya Rasulullah, berjumpa dengan sekalian Nabi-Nabi lagi. Hebat, kan? Kan, ada gathering dengan Nabi-Nabi setiap malam. Tuan-tuan, secara yaqazah pula tu, bukan mimpi lagi dah, kan? Secara yaqazah makna secara jaga, jumpa Nabi-Nabi. Tu dia pun lagi teruk tu. Dan tu lagi maknanya ini semua mengarut, tuan-tuan. Jadi sebab itu kita kena pastilah bahawa benda-benda macam ni kita kena tolak lah. Tak payahlah kita nak dakwa macam-macam, kan? Okey. Kemudian yang kedua, hendaklah ia mempunyai iaitu mengesakan Allah secara hakiki pada perkataannya dan pada perbuatannya. Maknanya dia seorang yang benar-benar mengakui Allah itu sebagai Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Dia mengesakan Allah. Tidak ada Tuhan macam golongan Yahudi, Nasara mengaku ada Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian yang ketiganya, seorang perawat itu dia beriktikad bahawasanya kalamullah, Al-Quran yang dibaca, yang diruqyah itu boleh memberikan kesan kepada golongan jin dan syaitan. Maknanya bila dibaca ayat-ayat suci Al-Quran, boleh menyebabkan dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, boleh menyebabkan seorang yang dirasa oleh jin syaitan itu, ia akan merasa sakit, dia akan, makna kata dengan itu juga boleh menyebabkan dikeluar daripada badan seseorang yang dirasuk tadi. Maknanya kalamullah tu sangat mukjizat lah, kan? Dia satu mukjizat yang hebat, yang dapat untuk menghadapi gangguan-gangguan syaitan pada seseorang, kan? Itu sebab ruqyah tu bukan setakat kepada kita yang beruqyah,
Bahkan orang yang dirasuk ataupun orang yang ada gangguan jin itu juga dinasihatkan supaya dia selalu membaca Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, kan, surah-surah dalam Al-Quran, supaya dapat untuk melemahkan jin syaitan dalam badannya, dan dapat dengan itu juga dengan kehendak Allah, maka dia jin syaitan itu akan keluar daripada badan orang itu hanya dengan kalamullah. Itu dia ruqyah tu dengan Al-Quran. Inilah jampi yang dibenarkan oleh Islam. Adapun jampi-jampi yang mengarut-marut mentera, kan, itu semua ditolaklah. Tapi kita Al-Quran tu sebagai mukjizat yang boleh untuk nak melemahkan jin syaitan dalam badan seseorang itu. Itu sebab kita diajar, kan, bila di rumah kalau ada gangguan, ada jin syaitan di rumah, kan, yang duk ganggu di rumah tu, duk bunyi macam-macam di siling dinding, di apa tu, ketuk-ketuk, kan, di dalam rumah kita tu, kan, macam-macam lah kita dengar yang bukan-bukan, kan, ataupun nampak lembaga kekelibat ke tuan-tuan, kan. Islam ajar untuk baca surah Al-Baqarah, Al-Quran, baca surah Al-Baqarah. Sebab Nabi kata dalam hadis riwayat riwayat Muslim, kan, di mana Nabi SAW menyatakan, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra fihi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu itu kubur. Sesungguhnya syaitan lari daripada rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Tuan-tuan, surah Al-Baqarah baca, InsyaAllah. Itu sebab bila kita nak pulihkan bangunan ke, pulihkan rumah ke, tuan-tuan, kita baca surah Al-Baqarah. Itu penting. Dan juga tuan-tuan, antara lain boleh juga tuan-tuan, azan tu penting juga. Azan tu pun satu daripada cara untuk menghalau syaitan di rumah. Itu sebab itu kalau boleh kita, kalau kita di rumah umpama tak sempat untuk nak datang ke masjid ke apa, kita nak salat zuhur ke maghrib ke apa gila, kan, kita azan dulu di rumah tu. Kalau boleh setiap makna rumah ni, kalau boleh, kalau ada siapalah orang lelaki ke, kan, kalau dia tak ke masjid pun mesti kata ada sebab ke apa, elok dia azan setiap waktu solat azan, kan. Bahkan kalau di pejabat-pejabat Nusa kata, kan, elok tuan-tuan bila masuk waktu kumandangkan azan di dalam pejabat-pejabat kita. Kalau ada orang yang dia ada pejabat bangunan dan sebagainya, maknanya itu syiar Islam, sunnah tuan-tuan, sunnah, kan. Dan memang pun azan ni bukan setakat di masjid. Azan sudah tentu dari masjid, dah tentu azan, jangan pula tak ada azan, kan, di masjid tuan-tuan. Di rumah juga kalau masuk waktu dan kita nak solat, disunatkan kita azan dulu, sunat. Walaupun di rumah ataupun di mana-manalah, kalau kita pergi tempat-tempat lapang misal kata ke, kan, masuk waktu azan. Azan ni untuk nak jauhkan seseorang itu daripada syaitan, tuan-tuan, kan. Itu sebab azan juga memainkan peranan yang penting untuk nak menghalau, mengusir syaitan dari rumah tu. InsyaAllah tuan-tuan, ini antara dua cara untuk nak usir jin daripada rumah. Satu, baca surah Al-Baqarah. Yang kedua, kalau boleh tuan-tuan, setiap waktu solat azan di rumah. Azan itu penting. Itu satu daripada cara nak keluarkan, nak halau jin syaitan tu. Itu cara dia, kan. Mana kalamullah satunya, makna Al-Quran, Al-Baqarah tu lah tuan-tuan. Al-Baqarah tu satu surah yang cukup power lah, power tuan-tuan. Dan memang kalau kita pengalaman kita bila kita pulihkan bangunan ni, dan insyaAllah ada kesan, kan, ada kesan. Itu
pengalaman kita lah bila kita baca surah Al-Baqarah, insya-Allah mana gangguan tu tak berlaku. Tapi kadang-kadang benda ni dia perlu buat selalu juga kadang-kadang. Kan? Makna kata sebulan sekali ke, sebab kadang-kadang benda tu dia datang balik. Ataupun kadang-kadang juga tuan-tuan, ada orang tu dia memang ada jin, kan? Ataupun ikut dia, kan? Dia bawa masuk jin dalam bangunan rumah kita. Tu sebab setiap orang patut baca bismillah bila nak masuk rumah, masuk bangunan. Tapi dah orang bila masuk pejabat, masuk rumah, tak baca bismillah, masuk dengan dia. Tu yang Nabi sebutkan, kan? Bila seseorang tu masuk ke rumah tanpa dia baca bismillah, tasmiyah, maka syaitan akan masuk bersama-sama dia ke rumah tersebut. Kita yang baca, tapi kadang-kadang orang lain tak baca. Dia masuk dengan orang tu. Itu pun susah juga, payah kan. Dia kata nak satunya nak kena tahu, kan, nak faham. Kadang-kadang setengah orang dia tak tahu, kan. Tahu pun kadang-kadang dia lupa nak baca, pun satu hal juga, kan. Tahu tapi tak baca pun dia juga. Jadi susah nak amal ni tuan-tuan, kan. Padahal bukan susah apa, baca bismillah ya, kan. Kalimah bismillah ya tuan-tuan, baca sebelum masuk rumah ataupun sedang tutup pintu. Kita diajar bila nak tutup pintu baca bismillah, tutup tingkap baca bismillah, bismillah, kan. Tutup makanan baca bismillah, kan. Nak masuk bilik air baca bismillah, bismillah. Kemudian bila kita nak buka pakaian baca bismillah, supaya aurat tak nampak, aurat apa itu, jin tak nampak aurat kita. Ini semua diajar dalam Islam tuan-tuan. Nak makan baca bismillah supaya syaitan tak makan bersama-sama kita. Bismillah ya tuan-tuan, bismillah ya. Tasmiyah ni dia kena dibeza. Satu dia panggil basmalah. Basmalah bismillahirrahmanirrahim, itu basmalah. Tasmiyah bismillah, mana lebih ni lagi, lebih pendek lagi lah. Tasmiyah ya tuan-tuan, bukan baca bismillahirrahmanirrahim, tak, baca bismillah, kan. Bila kita keluar rumah baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillah, dengan nama Allah aku berserah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan semuanya daripada Allah. Bismillah. Kita tak sebut bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, tak, bukan, kan. Bismillah. Bila kita masuk rumah baca bismillah juga sekurang-kurangnya. Tapi dia ada doa lebih baik lagi, baca Allahumma inni as'aluka khairal maulas wa khairal makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Mana kita baca bismillahi walajna, dengan nama Allah kami masuk. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, walajna, tak, bismillahi walajna, dengan nama Allah kami masuk, wa bismillahi kharajna, dengan nama Allah kami keluar. Itu semua Nabi ajar, sunnah tuan-tuan. Sunnah yang dilupakan, sunnah yang ditinggalkan, sunnah Nabi tuan-tuan. Dan ada kebaikan dan kelebihan tu, tapi kita tak amat. Macam mana kita dapat kelebihan? Tak amat, tak baca, kan. Bismillah ya, semua penting tuan-tuan. Tu sebab bismillah ni di mulut je tuan-tuan. Kita nak apa, kan, kita nak mulakan pekerjaan kita, kita masuk pejabat, nak mulakan bekerja, bismillah, kan. Bismillah. Tu sebab bila kita nak bercakap, tapi yang ni itu beza. Cuma bila kita nak menulis, kan, kitab ke, nak tulis surat ke tuan-tuan, sunnah juga, tapi dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu baca basmalah, tulis dengan mulakan basmalah. Kita nak berucap bismillahirrahmanirrahim, basmalah, kan. Kita nak baca Al-Quran, mula dengan awal surah
Bismillahirrahmanirrahim. Tu ada, itu basmalah. Tuan-tuan, dia itu ada beza dia. Ada kala kita baca basmalah, ada kala kita hanya bismillah. Ini sunnah. Kita kena tahu. Bila kita menyembelih, kita baca apa? Bismillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Kan? Itu sunnahnya. Kita tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Dia ada Bismillah, dia ada Bismillahirrahmanirrahim. Nak makan pun sama. Nak makan tuan-tuan, nak minum ke nak makan, baca Bismillah ya, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Biasa kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah Bismillah kan. Sebab itu sebelum makan dia tidak ada doa. Tak ada doa. Lepas makan ada. Lepas makan ada doa. Alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu yang sahih. Itu doa lepas makan yang sahih. Adapun yang kita duk baca selalu alhamdulillazi at'amana wa saqana wa ja'ala min muslimin, ini hadis dia lemah, dhaif. Dia agak lemah. Tapi biasa kita baca doa ni kan, bolehlah, tapi boleh baca yang sahih lagi bagus kan. Alhamdulillazi at'amani wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada aku kan? Yang telah memberikan makan kepada aku dan memberikan rezekinya kan? Memberikan rezeki kepada aku, rezeki Allah tu kepada aku dengan tidak dengan bukan daripada kekuatan dan keupayaanku. Makna rezeki itu tuan-tuan bukan dari kita. Rezeki itu daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala punya. Itu doa lepas makan ada baca. Tapi biasa orang tak baca doa lepas makan kan. Orang baca doa sebelum makan, tu pun doa tak ada sebenarnya kan. Bismillah tu Allahumma barik dana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tu doa, tapi bukan doa daripada hadis, bukan sunnah. Tu baca bismillah je, cukup. Bismillah makan, bismillah minum, cukuplah kan. Maknanya lepas makan tu sekurang-kurang alhamdulillah lah, sekurang-kurang. Tapi elok baca doa tadi lah. Kita nak ikut sunnah ni tuan-tuan kan. Kita nak mengamalkan doa-doa Nabi ni banyak ditinggalkan oleh kita. Kita tak amal. Kita suruh amal zikir-zikir Nabi, doa-doa Nabi kan. Apa yang Nabi baca paginya, petangnya, sebelum tidurnya, semua ada. Dan kesemua itu tuan-tuan ada kebaikan. Dan kita tahu bagaimana doa ni untuk apa? Untuk kita memohon sesuatu kebaikan kepada Allah, perlindungan, pertolongan, semua kebaikan, tak ada yang tak baik kan. Setiap zikir, doa tu, itu semua memberi kebaikan untuk kita, dunia dan akhirat kita. Cuma kita kena amalkan lah. Cuma kita kena tahulah apa doa dia, apa zikir dia, di mana kita nak baca, masa bila kita nak baca. Hak ni kita kena belajar lah kan. Kita kena mengaji lah kan. Jadi berapa orang sangat yang tahu. Tu pun kadang-kadang lupa kan. Lupa dah, tak tahu apa dia doa tu kan. Tu kadang-kadang kita kan, kadang-kadang kita yang tahu pun kita lupa nak baca pun ada juga. Lupa tuan-tuan. Sebab lupa ni tu sebab itu sifat manusia, lupa tuan-tuan kan. Satu, kita lupa. Satu lagi, syaitan melupakan kita. Tu kita tak baca. Syaitan. Itu sebab tuan-tuan, saya duk perasan selalu lupa nak baca doa masuk pasar kan. Nak masuk pasar ke, nak masuk kedai kan, ada doa. Apa dia doa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu, yuhyi wa yumit,
Itu yuhyi wa yumit, wa wahayyun la yamut biyadi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali dia baca. Dia punya ini hadis Tirmizi ya, ini hadis hasan, maknanya kira boleh jadi hujah lah. Dia bukan dhaif, dia hasan di maknanya bawah sikit pada sahih, tapi dijadikan, dia boleh dipakai sebagai hujah juga. Kita guna pakai hadis sahih satu, hasan. Dhaif tak, lemah tidak. Ni hadis ni makna sesiapa man iza dakhala ahadukum as-suq, kata Nabi, apabila seorang di kalangan kamu masuk ke pasar kan, kemudian dia faqal la ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihi alkhair wa huwa ala kulli syai'in qadir, kataballahu lahu alfi hasanah wa mahiyat lahu alfi sayyah wa rafa'a lahu alfi darajat, atau kama qala. Itu Nabi kata, sesiapa yang masuk ke di kalangan kamu, sesiapa yang apa sesuatu itu di kalangan masuk ke pasar, kemudian dia baca tadi la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa yuhyi wa huwa ala apa tu wa hayyul la yamut la wa huwa ala kulli syai'in qadir, kemudian dia bagi dia apa? 1,000,000 pahala. Ditulis, Allah menulis baginya 1,000,000 pahala. Kemudian dihapuskan daripadanya 1,000,000 dosa dan diangkat dia 1,000,000 darjat. 1,000,000 tuan-tuan. Tapi lupa. Kita bila nak masuk pasar, pasal apa tuan-tuan? Setan banyak situ. Tu duk lupakan kita. Sungguh. Kan? Tu sebab elok kalau dapat letakkan pintu-pintu pasar ke apa, letakkan doa tu supaya kita ingat. Kan? Saya pergi ke Fatani itu, masuk dia punya pasar, dia punya kompleks pasar dia tu, dia tulis doa tu, dan pintu tu ditulis. Jadi kita boleh ingat lah. Kalau tak tulis mungkin tak ingat kita. Pasal kawasan tu sebab apa? Tempat tu tempat syaitan. Kan? Itu sebab pasar merupakan tempat yang dibenci oleh Allah. Kan? Masjid tempat yang disukai oleh Allah. Kan? Itu sebab tu jangan seseorang dia masuk pasar, orang yang paling mula masuk pasar, dan dia orang paling akhir keluar pasar. Makna lama dia ada di pasar. Jangan. Itu tempat yang yalah, bukan tempat. Tapi kalau orang nak dia berniaga tak masalah. Kan? Dia berniaga lah. Tapi kita ni yang pergi duduk kan, duduk situ lama-lama tu. Okey, ada ni lah azan tu sebab tu asyhadu an la ilaha illallah.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله صل على محمد وعلى آل محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة آتي محمدا وسيلة والمحبوب. Baik, saya nak sebut sikit tentang tadi tersebut doa tentang masuk pasar ni kan. Sebut tadi kan, man dakhala suqan, siapa yang masuk ke pasar itu kemudian dia menyebut la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku alhamdu yuhyi yumiitu wa huwa khairun wa huwa hayyun la yamut biyadi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir sangat ringan, namun memberikan nilai pahala yang sangat besar. Mengapa boleh demikian? Kenapa dia punya pahala besar? 1,000,000 pahala, 1,000,000 dosa diampunkan, dihapuskan, 1,000,000 darjat diangkat oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Apa sebab? Apa rahsia dia? Kerana zikir ini dibaca di pasar, dibaca di tempat umum, manusia lupa pada Allah, jauh daripada ibadah. Kan? Kita biasa kalau kita keluar kita di masjid ni, kita nampak warak sikit lah kan. Kan? Masuk masjid warak ya, sikit kan, khusyuk, tawadhu kan. Tapi keluar siap kan. Bila kita keluar tu kita lupa dah. Lupa tuan-tuan. Kan? Kita nak pergi pasar ni tu sebab tempat-tempat tu tempat yang bukan tempat ibadah. Kan? Tempat yang kita masuk bukan tempat ibadah, supaya kita jadi lupa. Dia sebut di situ. Di saat manusia dalam keadaan, dalam kondisi lupa pada Allah, ada di antara hambanya yang justru berzikir dan mengingati penciptanya. Di saat walaupun umpama tuan-tuan, orang yang makna kalau dia ahli zikir ni, makna kata di mana-mana pun dia ingat Allah kan. Kita boleh kata ingat Allah ni tempat-tempat tertentu je. Tapi kalau orang ni, kalau dia boleh baca doa, ingat lagi Allah, baca zikir lagi tempat yang sebegitu, nak masuk pasar ni, maknanya orang ni orang yang memang dekat dia dengan Allah Ta'ala kan. Itu sebab pahala itu besar. Jadi di saat semua manusia sibuk dengan dunia dan perdagangannya, dia justru menjadi orang yang ingat Allah, banyak berzikir ketika di masjid ataupun ketika di tengah majlis. Zikir selesai perbuatan yang lumrah, namun berzikir di tempat umumnya, orang lupa Allah, adalah amalan yang sangat istimewa. Bukan semua orang boleh buat, bukan semua orang boleh dapat. Itu sebab pahala dia besar. Bukan semua dapat tuan-tuan kan? Sebab ramai orang lupa di waktu itu ataupun di tempat yang sebegitu. Dan memang kita pun kadang-kadang lupa nak baca. Kita tahu dah tu
apa zikir nak baca nak masuk pasar, tapi kita lupa. Itu yang tahu tuan-tuan, yang tak tahu langsung tak baca kan. Nampak tak? Baik. Okey. Habis kita setakat tu ikut kan. Kita punya kuliah ni setakat Isyak je, dan tidak ada soal. Tak ada. Tanyalah ustaz, tak ada dah. Jadi sebab setakat itu untuk kita punya kuliah pada malam ni. Cuma kita sambung lagi, dia banyak lagi ni sifat-sifat mu'alis ataupun pengamal perawat ni tuan-tuan. Ini kita akan sambung pada kuliah akan datang. Kita hanya sentuh tiga saja sifat, dan ada lagi sifat-sifat yang lain. Ini insya-Allah kita sambung pada kuliah akan datang. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat kepada kita semua. Cuma sahabat saya dia ada bawa Al-Quran tajwid dan terjemahan, iaitu Al-Quran Ar-Rahman, dia punya Quran ni. Ini untuk wakaf, bukan untuk dimiliki, tapi untuk diwakaf. Jadi ada tempat yang perlu untuk diwakaf. Jadi tuan-tuan siapa nak mewakafkan Al-Quran boleh lepas isyak nantilah di luar sana. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.